Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua para pelajar yang masih datang ke kelas online kita, yang masih nak belajar untuk kelas online kita. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini, untuk kelas kita pada minggu lepas, cikgu dah masuk untuk Bahasa Melayu Darjah 4 dan 5. Dan minggu lepas kita dah tengok untuk tajuk simpulan bahasa. Ingat lagi tak? Kita dah belajar mengenai simpulan bahasa yang ada akal, ada hati, okey, buta huruf, ambil berat, kaki bangku, okey, ini semua merupakan simpulan-simpulan bahasa yang kita dah belajar pada minggu lepas dan dia ada banyak lagi lah jenis-jenis simpulan bahasa ni. Jadi untuk kelas kita kali ini, cikgu akan ajar mengenai kata ganda. Okey, jadi pelajar tengok dulu untuk slide yang pertama ni. Okey, ini ialah slide yang menerangkan apa itu kata ganda. Jadi pelajar tengok dulu ayat yang pertama tu. Kata ganda ialah proses mengulangi perkataan sama ada secara seluruh atau sebahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Okey, maksudnya kita ulang perkataan tu, kita ulang sesuatu perkataan tu sebanyak 2 kali ataupun perkataan itu kita letakkan imbuhan pada perkataan tu lah untuk jadikan dia sebagai kata ganda. Okey, jadi kita akan tengok dia punya contoh-contoh nanti macam mana. Okey, kita akan tengok kemudian. Seterusnya kita tengok slide yang berikutnya. Okey, ini ialah slide yang kedua. Pelajar tengok dia punya ayat tu, okey, nombor 2 tu. Penggandaan penuh ialah proses penggandaan keseluruhan kata dasar. Okey, kata dasar tersebut boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif dan juga kata keterangan. Contoh yang dibagi dekat sini ialah bola, dan apabila dia mengalami proses penggandaan penuh, perkataan bola itu dia menjadi bola-bola. Okey, sama juga dengan perkataan kata. Kata ni apabila dia mengalami proses penggandaan penuh, dia akan menjadi kata-kata. Jadi dia ulang balik kata dasar tu secara keseluruhan. Okey, dia bukan ambil macam separuh jadi daripada perkataan tu. Dia memang ambil keseluruhan kata-kata tu, perkataan tu, jadi dia akan jadi kata-kata. Kalau bola dia jadi bola-bola. Okey, dia ambil keseluruhan perkataan tu dan dia ulang 2 kali. Okey. Ini ialah jenis penggandaan yang pertama, iaitu penggandaan penuh. Seterusnya kita tengok pula untuk jenis penggandaan yang kedua, iaitu penggandaan separa. Okey, so yang pertama tadi ialah penggandaan penuh, yang kedua ni ialah penggandaan separa. Maksudnya separuh je, dia tak gandakan perkataan tu secara keseluruhan, tapi dia menggandakan sebahagian sahaja. Okey, lepas tu kita tengok dia punya ayat penerangan tu. Penggandaan separa ialah proses penggandaan sebahagian daripada kata dasar. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia gandakan sebahagian daripada kata dasar tu. Dia tak ambil keseluruhan, dia ambil macam sebahagian je. Kita sambung. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan, dan contoh yang dia bagi dekat sini ialah langit kepada lelangit. Jadi pelajar tengok kepada perkataan le yang cikgu dah gariskan dengan garisan warna merah tu. Okey, perkataan le tu, lelangit. Okey, dia gandakan perkataan itu dengan menambah sebahagian perkataan dekat bahagian depan sahaja. Okey, jadi daripada langit dia jadi lelangit. Kalau jari pula dia jadi jejari. Okey, so dia tambah sebahagian sahaja. Dia tak tambah penuh. Okey. Ini ialah jenis penggandaan yang kedua. Seterusnya ialah jenis penggandaan yang ketiga, iaitu penggandaan berentak. Okey. Penggandaan berentak. Okey, penggandaan berentak ni apa? Penggandaan berentak ni bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. Okey, jadi penggandaan penuh tadi kita ulang seluruh perkataan tu, kita ulang 2 kali. Penggandaan yang kedua ialah penggandaan separa tadi. Penggandaan separa ni kita ulang sebahagian sahaja. Dan yang ketiga ni ialah penggandaan berentak. Penggandaan berentak ni bermaksud perkataan itu, dia punya penggandaan tu dia mengalami perubahan bunyi. Okey. Kita tengok contoh-contoh yang cikgu dah sediakan dekat sini. Yang pertama ialah perkataan bukit. Okey, bukit ni apabila kita gandakan dia sebanyak 2 kali, perkataan yang digandakan tu, maksudnya perkataan kedua dia, contohnya macam bukit ni kat sini, bukit bukau. Okey, perkataan yang kedua iaitu bukau tu dia tukarkan kepada bukit tu dia tukarkan kepada bukau. Okey, jadi bukit bukau. Contoh yang kedua ialah gopoh gapah.
Ataupun kita boleh masukkan juga perkataan seperti huru hara. Okey, maksudnya perkataan yang pertama dia ialah huru, perkataan gandaan dia ialah hara. Okey, maksudnya bunyi dia berbeza sebab untuk pengenaan berentak ni dia mengalami perubahan bunyi. Okey, jadi sebelum cikgu minta pelajar semua untuk buat latihan mengenai kata ganda ni, kita cuba selesaikan dulu contoh soalan dia. Okey, kita selesaikan sama-sama supaya pelajar lebih faham macam mana cara untuk mengenal pasti kata-kata ganda ni dan apakah kata-kata ganda yang boleh digunakan untuk ayat-ayat yang kita akan tengok sebentar lagi. Okey, jadi kita tengok dulu untuk soalan yang pertama ni. Okey, untuk soalan yang pertama ni, pelajar tengok soalan di situ. Petani memasang ... di tengah sawah untuk menakutkan burung. Okey, jadi untuk soalan-soalan yang dia bagi dekat sini nanti, yang pelajar kena buat nanti, dekat soalan itu dia ada bagi clue. Okey, clue macam mana pelajar nak dapatkan jawapan dia, dekat mana pelajar boleh dapatkan jawapan dia. Diorang ada sediakan clue, cuma pelajar kena pandai carilah dekat mana clue yang dia bagi tu. Jadi untuk yang soalan pertama ni, cikgu dah gariskan clue dia siap-siap, iaitu tengah sawah. Okey, perkataan tengah sawah itu ialah dia punya clue lah untuk menakutkan burung. Okey, jadi apakah benda yang digunakan untuk menakutkan burung dekat tengah sawah ni? Okey, apakah bendanya yang digunakan untuk menakutkan burung dekat tengah sawah? Okey, benda yang digunakan untuk menakutkan burung di tengah sawah ini dipanggil sebagai orang-orang. Okey, kita panggil sebagai orang-orang. Orang-orang tu apa? Orang-orang tu ialah yang macam patung tu yang cikgu letak dekat sebelah tu. Okey, gambar patung tu. Okey, itu ialah orang-orang. Orang-orang ni biasanya dia letak dekat tengah-tengah sawah lah, supaya bila burung nampak macam ada orang dekat situ, jadi burung tu takutlah untuk datang makan diorang punya hasil tanaman. Okey, jadi ini ialah fungsi orang-orang tu. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk soalan yang kedua, contoh yang kedua. Kita selesaikan juga untuk contoh soalan yang kedua tu. Okey, kita tengok ayat dia. Pawagam menjadi ... setelah lampu dipasang, menandakan filem telah selesai ditayangkan. Okey, cikgu dah gariskan perkataan setelah lampu dipasang, dan juga cikgu gariskan juga filem telah selesai ditayangkan. Jadi dekat situ cikgu dah gariskan dia punya clue. Okey, dekat situ dia dah cakap dah lampu tu dipasang. Okey, maksudnya lampu tu dihidupkan lah. Lampu tu memang dihidupkan sebab filem tu dah selesai ditayangkan. Okey, jadi dia pasang lampu balik. Jadi apabila dia pasang lampu, kita tengok pilihan jawapan yang ada dekat situ. Adakah keadaan akan jadi riuh rendah? Mestilah tak, sebab dia pasang lampu je, bukannya ada peperangan ke apa ke dekat dalam pawagam tu, betul tak? Jadi dia tak akan riuh rendah. Jadi untuk jawapan A tu, pilihan tu memang dah salah. Seterusnya kita tengok untuk jawapan pilihan B. Apabila dia pasang lampu, adakah keadaan akan menjadi gelap gelita? Mestilah tak juga, betul tak? Sebab kalau kita pasang lampu, keadaan akan terang, bukannya keadaan akan jadi gelap. Okey, so jawapan B pun salah juga. Seterusnya kita tengok pilihan jawapan C pula. Porak-peranda pun salah, memang tak ada kena-mengena dengan jawapan yang dengan ayat yang dibagi. Dan yang terakhir sekali ialah D, terang benderang. Jadi jawapan yang betul ialah D. Okey, jawapan yang betul ialah jawapan D tu. Sebab apabila dia pasang lampu lepas tayangan dia dah selesai ditayangkan, keadaan dalam pawagam tu akan menjadi terang benderang lah sebab ada lampu. Okey, jadi ini ialah cara bagaimana pelajar boleh gunakan untuk menjawab soalan-soalan macam ni. Kena kenal pasti dulu apakah ayat tu. Okey, apa yang ayat tu cuba sampaikan. Kena faham situasi yang berlaku dalam soalan tu, baru pelajar boleh pilih perkataan ataupun kata ganda yang sesuai untuk ayat tu. Okey, jadi itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua buka modul yang telah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan cikgu nak pelajar semua buat latihan yang terdapat pada muka surat 7 ni. Okey, buat latihan yang terdapat pada muka surat 7 ni, muka surat 8, muka surat 9, muka surat 10, muka surat 11, 12, muka surat 13. Okey, muka surat 13. Yang terakhir ialah muka surat 13 untuk kelas kita kali ini. So kita bermula daripada muka surat 7 sampai muka surat 13 tadi tu. Okey, dia nampak macam susah, tapi sebenarnya soalan ni cikgu nak pelajar bulat-bulatkan je. Bulatkan je jawapan ABCD tu, yang mana pilihan jawapan yang betul untuk setiap ayat tu. Okey,
Jadi kalau ada apa-apa masalah mengenai modul ni ke ataupun penerangan cikgu daripada slide tadi yang kurang jelas, yang pelajar tak faham ke, boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab mana yang boleh dan insyaAllah kita akan jumpa lagi macam biasa untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.